punya jadual semua jadi kucak-kacir. Macam yang dikatakan oleh panel pertama tadi, saudari Farhana, dia tekankan yang masa itu sangat penting. Kita kena utamakan benda yang utama berbanding perkara yang lain. First sekali, macam yang korang tahu, jadual pelajar asasi ni boleh tahan pack jugalah. Disebabkan itu, saya sebagai pelajar asasi kena pandailah bahagikan masa harian untuk belajar dengan masa saya rehat. Pada saya, perkara yang boleh dilakukan ialah buat jadual harian supaya aktiviti seharian saya lebih teratur dan tidak serabut. Bila kita ada jadual aktiviti harian, kita punya masa belajar dan masa rehat tu cukup dan dia balance antara satu sama lain. Kebiasaannya saya akan belajar pada waktu malam saja sebab pada saya belajar pada waktu malam ni dia lebih efektif tau berbanding belajar pada waktu siang ni sebab saya akan lebih bertenaga. Dan ni pendapat saya lah, waktu siang tu bagi saya memang mengantuk kalau kita study. So dia jadi macam tidak produktif lah. Dan sebab tu saya elakkan study di siang hari dan gunakan waktu di siang hari untuk melakukan perkara yang lain seperti berehat, beriadah, boleh pergi berjoging ataupun bersukan. Dan kita juga tak boleh belajar je straight dari pagi sampai malam sebab dia akan jadi terlalu padat untuk seseorang tu handle dalam masa sehari tu. Bila dia buat macam tu, pembelajaran dia akan jadi kurang efektif. Selain tu, masa yang korang bahagikan untuk belajar dengan rehat tu kena seimbang. Korang tak boleh lebihkan satu aktiviti ni dari aktiviti yang lain lah, macam yang saya cakap tadi. Contohnya kalau korang belajar sehari 2 jam, masa rehat pun kena balance lah 2 jam macam tu. Atau kurang pun tak apa. Yang penting masa antara dua aktiviti tu sama rata. Korang tak boleh lah study sejam lepas tu korang rehat ataupun main sampai 3-4 jam. Sampai malam lah korang main. Tak boleh lah sebab dia jadi macam tak bagus lah. Kurang-kurangnya bila kita berehat, dapatlah kurangkan stres daripada pembelajaran. Tapi jangan terlebih rehat pula. Okey. Saya harap dapat menjawab persoalan tadi. Saya pass semula mic saya kepada moderator. Terima kasih saudara Aidil kerana telah memberikan informasi demikian. Okay, kita teruskan. Saudari Kak Nabila. Beri Kak akak terangkan sikap pelajar mempengaruhi cara belajar mereka. Boleh akak terangkan? Okey, terima kasih kepada saudara moderator Ahmad. Okey, jadi bagaimana sikap pelajar ni dia mempengaruhi cara kita belajar, okey. Akak saya masing-masing dah ada personality kan. Masing-masing kita ada personality masing-masing. Ada yang jenis pendiam, ada yang pemalu macam akak. Akak sorry pemalu sebenarnya. Okey, ada orang yang riang kan. Jadi benda-benda ni, sikap-sikap ni, okey, dia sangat mempengaruhi sebab benda sikap kita ni, okay, kita akan bawa sampai kita belajar. Lepas tu, in future kita akan bawa perangai kita sampai kita bekerja. Jadi akan nak tekankan, okay, dua sikap yang perlu ada dalam diri pelajar, iaitu pertama sikap pelajar terhadap pensyarah, okay. Sikap kita ni, kita ada yang positif dan negatif, betul. Jadi, okay, yang hadirin yang hadir, adik-adik yang hadir, mungkin boleh type, okay, sikap-sikap positif. Sikap-sikap positif dahulu, akak akan baca mana-mana sahaja. Okay. Kita ada sikap positif dan kita ada sikap negatif. Yang akak tak nampak lagi setakat ni, type ni ya. Berikan sikap positif, 1. Okay, tak apa, akak akan senaraikan sebab semua macam kita semangat ya pagi ni, kita kena ada semangat pagi, okey. Jadi antara sikap positif ialah kita rajin bertanya, okey. Kita menghormati pensyarah terutamanya, okey. Lagi apa lagi? Cepat bagikan. Dan kita pergi pula kepada sikap negatif iaitu sikap kita yang bermasa, betul? Terusnya ialah kita tak jaga agama, maksudnya okey, yang pertama sekali yang macam mana Kak Farhana ada sentuh ialah kita kena jaga solat. Okey, jadi kalau kita jaga agama, okey macam kita ada sahabat kita yang
Tak ada kita ada sahabat kita yang non-Muslim, dah akak percaya mereka pun ada cara ibadat mereka sendiri yang mereka perlu jaga, yang mana perkara ibadat tu membentuk peribadi mereka sama macam kita. Okay. Jadi itu antara positif dan negatif sebagai seorang mahasiswa. Okay. Kajian, okay? Kita tak perlu kajian lah. Kita sendiri percaya, kita sendiri boleh fikir secara logik, dan ini juga terbukti dengan kajian bahawa pelajar yang negatif, okay, kurang berjaya kalau dibandingkan dengan pelajar yang positif. Macam mana pelajar positif yang Kak cakap tadi, okay, dia jaga dia belajar betul-betul. Jadi orang-orang inilah yang lebih berjaya daripada orang-orang yang negatif, yang mana dengan sikap biadabnya, kalau ada sikap biadabnya, tak jaga agama dan sebagainya. Okay. Seterusnya ialah okay, ni akan okay, sebabkan kita belajar online, betul, kita tak dapat jumpa pensyarah secara bersemuka. Okay, jadi ini adalah contoh-contoh sikap negatif yang kita perlu elakkan. Saya kata, okay, pelajar ni dia ada sikap tak puas hati dengan pensyarah. Ada siapa ke pernah? Nur Syazwani, pernah ke rasa tak puas hati dengan pensyarah sebab awak tak pernah masuk kampus lagi kan? Jadi awak tak pernah belajar face to face. Selama awak belajar online ni, ada pernah tak rasa macam cerita dengan pensyarah? Tak ada. Saya pernah. Setakat ni tak ada. Bagus Nur Syazwani ni. Okay. Sebab kita tak boleh nak menidakkan bahawa walaupun kita semua manusia, okay, walaupun pensyarah, kita pelajar, masing-masing ada kelemahan. Okay. Nak pula sekarang ni, okay, kita pensyarah, maaf ya Cik Zul, sadap pensyarah ni dia berumur sikit, betul? Ini satu situasi lah, dia berumur sikit. Okay, jadi kita punya kemajuan ni dia macam zoom tau, dia macam terus laju. Dan orang-orang yang